Okay, so sekarang kita mula. Awak buka buku teks juga. Muka surat 129. Dan buku nota untuk nak catat-catat sikit lah. Okay, buka tiga-tiga tu. Okay, sekarang ni kita nak buka perisian Microsoft Access. Okay, untuk kita buat pangkalan data. Ataupun untuk kita buat satu sistem maklumat. Okay, hari tu saya bagi tahu Microsoft Access ialah salah satu contoh perisian untuk kita bangunkan pangkalan data yang kita panggil sebagai DBMS. Okay, Microsoft Access ialah salah satu daripada DBMS. Jadi hari ini kita nak cubalah buatkan satu sistem ikut dalam buku teks muka surat 129. Okey, mula-mula sekali untuk buka Microsoft Access, tekan dekat start. Okey, nampak saya tekan kan dekat tepi ni start. Cari dekat situ. Kalau komputer awak, mungkin dia mula dengan Microsoft Office. Start Microsoft Office, cari yang ada Access macam ni, ejaan dia. Okay, klik Access, A-C-C-E-S-S. Okay, lepas buka dia akan jadi macam ni. Semua dapat macam ni. Okey, dapat Okey. Untuk mula kita akan bina pangkalan data yang baru. Yang baru maksudnya kita akan klik blank database. Okey, klik sekarang, double klik blank database. Okey, dia akan keluar macam ni. Blank database maksudnya pangkalan data kosong. Kita akan buat daripada kosong, daripada scratch. File name, letakkan nama. Dekat situ kita letak nama tugasan 1. Tugasan 1. Letak sikitlah muka surat. MS129. Okay, boleh ikut? Boleh ikut tak? Tugasan 1 muka surat 129. Lepas tu klik create. Create. Ini. Muka surat 130. Okey, kita akan buat yang pertama. Object table. Jadual. Okey, yang pertama sekali kita mesti buat jadual. Cara nak buat jadual macam tu kan. Okey, kita ambil create. Untuk nak buat jadual, tolong catat dalam buku nota. Untuk buat jadual. Ambil create, arahan pertama create table design. Ni yang ni. Ni table design ni. Catat Create table design, klik. Dia akan keluar macam ni. Maksudnya kita nak buat jadual. Okey. Tak apa, nama apa pun tak apa kat sini. Nanti kita rename balik. Sekarang untuk kita nak buat jadual, kita kena letakkan medan-medan dia. Medan-medan dalam jadual. Kalau ikut buku teks awak, medan yang kita nak letak tu ada di muka surat 131. Muka surat 131. Medan yang pertama ialah ID murid. ID murid. Type macam tu. Okey, field name yang pertama ID murid, data type adalah short text. Okey, dia letak dekat situ short text kan. Okey, lepas tu medan yang kedua ialah nama murid. Okey, type kan. Nama murid. Okey. Nama murid juga adalah short text. Short text. Lepas tu kita ada jantina. Ikut kat situ. Jantina. Dia guna jenis data short text juga. Boleh untuk 3 ni boleh? Kalau ada yang tertinggal bagi tahu ya. Name ikut dalam buku teks. ID murid.
Data type short text. Okay, yang kedua kita ada nama murid. Data type short text juga. Data type ni jenis data. Kalau kita belajar Python, kita ada string kan, string. Untuk data yang tulisan tu selalu kita guna string. Tapi dalam Access kita guna short text. Short text ni dia boleh ada sebanyak 255 aksara. Macam awak buat karangan kan? Panjang lah. Kalau lagi panjang, lebih daripada 255 aksara, kita akan guna long text. Kat sini ada long text. Tapi kita selalunya short text saja. Okay. Lily, okay Lily? Ya, cikgu. Lepas tu kita ada jantina. Okay, ikut Jantina. Jantina, data type dia short text. Jantina kita ada berapa kelas? 2. 2 kan? Memang kat mana-mana pun jantina ada 2 saja. Okay. Sama ada lelaki atau perempuan. Boleh juga kalau pengguna nak type L atau P. Kan? Ada juga yang guna male atau female. Jadi input tu boleh pelbagai. Kita nak elakkan pengguna, nak elakkan orang type nama yang berbeza. Contohnya ada yang type lelaki, ada yang type L saja kan. Jadi untuk nak elakkan kemasukan data yang berbeza tu, kita nak tetapkan data, kita buat macam ni. Yang ni ilmu baru. Tak ada dalam buku, dia tak tunjuk rasanya. Ataupun mungkin depan-depan ni baru dia tunjuk. Kita buat sekarang. Sekarang kita nak setkan. Setkan sebagai drop down. Okay. Sama ada lelaki atau perempuan, pengguna boleh pilih. Sekarang ikut saya. Catat sama ni. Klik dekat bawah ni. Untuk jantina, pastikan medan jantina. Klik dekat bawah ni. Drop down. Ambil look up wizard. Ikut look up wizard. Boleh? Dia akan keluar macam ni. Dekat sini masih short text. Tapi dia akan keluar window look up wizard. Dapat macam ni. Pilih I will type in the values that I want. Klik yang ni. Kita nak type nilai. Kita nak bagi nilai dekat komputer. Lepas tu ambil next. Okay. Dia keluar macam ni. Boleh tak? Yati dengan Lily? Boleh. Boleh. Dekat sini kita type lelaki. L huruf besar. Huruf besar semualah. Lelaki. Kat atas tu. Baris kedua kita type perempuan. Maksudnya nanti pada medan jantina dia akan keluar drop down. 2 pilihan ni saja. Lelaki, perempuan. Tak ada ejaan macam lain. Okay. Dah lelaki perempuan. Lepas tu klik next. What label would you like? Yang ni tak payah ubah. Kita nak guna medan jantina juga. Tak payah ubah. Limit to list. Limit to list maksudnya kita tak bagi pilihan lain dekat pengguna. Hanya 2 ni saja. Jawapannya mesti sama ada lelaki atau perempuan. Okay. So ingat dekat sini kita hanya tekan 3 benda. Dekat sini jantina tak payah ubah. Limit to list awak tick. Lepas tu finish. Finish. Okay. Lepas tu kita sambung. Ada kaum. K-A-U-M. Kaum. Kaum juga kita nak buat drop down. Sebab kaum pun orang boleh type ejaan macam Melayu kan. Lepas tu dia boleh type M. Kita tak mahu macam tu. Kita nak selaraskan. Jadi kita klik apa? Siapa ingat macam mana nak buat drop down?
Bagi tahu saya step dia macam mana? Kita nak buat Melayu, Cina, India. Look up wizard. Klik apa? Look up wizard. Ya, pandai. Look up wizard. Sambil buat, sambil catat nah. Nanti awak nak buat sendiri. Ya, betul. Lepas tu klik apa? I will type in the values that I want. I will type the values that I want. Betul, pandai. Lepas tu next. Lepas tu yang ni tak payah ubah. Column 1. Column 1 ni baris pertama kita type lah Melayu, Cina, India. Mungkin Siam lah. Tulislah Siam kan? Siam. Okay. Lepas tu ambil next. Okay. Yang ni tak payah ubah. Kaum. Limit tulis. Yang tak buat tu catat dalam nota ya. Catatlah ringkas-ringkas. Lepas tu finish. Okey, siap untuk kaum. Lepas tu sambung lagi nama kelas. Nama underscore kelas. Nama kelas juga kita nak setkan. Kita nak buat 2 kelas saja. 3 progresif dengan 3 efektif. Jadi sama juga. Sebab kalau kita tak set nanti ada yang tak 3P, 3E, kita tak mau macam tu. Okay. Lepas tu klik kat sini. Pandai dah kan? Cuba buat sendiri. Lookup wizard. I will type the values that I want. Next. Column 1. 3P. Kau nak letak penuh? 3P je lah. Ringkas sikit kan. 3P dan 3P. Okay, ambil next. Lepas tu, limit tulis, finish. Okay, lepas tu kita sambung lagi. Nama guru kelas. Teks juga. Boleh? Kalau tak boleh bagi tahu dekat chat ya. Bagi tahu cakap pun boleh. Dah? Dah ke? Sampai sini okey? Ya. Sekarang kita nak buat kunci primer. Kita nak buat kunci primer sekarang. Dalam jadual ni kita akan namakan nanti jadual murid. Kalau ikut buku teks jadual murid ya. Kita nak letak kunci primer. Macam mana nak letak kunci primer? Okey, sebelum tu medan mana yang akan jadi sebagai kunci primer? Medan mana? Yang nilai dia unik. Medan mana? Kunci primer. Cepat. Kaum. Kaum mana boleh jadi kunci primer? Kan ramai murid yang kaum Melayu, ramai murid kaum India. Jantina mana boleh jadi kunci primer? Jantina kan ramai pelajar lelaki. ID murid. Ya, pandai. ID murid ya. Jadi kita klik dekat ID murid ni, klik tepi macam ni. Klik sekali je. Lepas tu klik kanan. Klik kanan sebelah ID murid. Kita nak letakkan dia sebagai primary key. Bila awak klik kanan, right klik pada ID murid, dia akan keluar macam ni. Ada tak keluar macam ni? Klik primary key. Pastikan ID murid jangan klik tempat lain. Lagi kalau salah susah nak perbetul balik. Kena buat daripada awal. Okay. Primary key boleh? Jadi dia akan keluar kunci dekat sini. Sebelah medan ID murid dia akan letak gambar kunci. Maksudnya ID murid adalah kunci primer dalam jadual murid. Boleh tak kelas?
Dapat? Sekarang ni, bila dah dapat kunci prima, ni confirm dapat ya kunci prima? Siapa yang buat tu, okey? Kalau dapat saya nak teruskan. Yati, okey Yati? Okey, sekarang kita nak save. Pastikan awak klik kat sini. Dekat ID murid ni klik. Sekarang kita nak close table. Close jadual kita ni. Untuk close, klik pada anak panah. Bukan anak panah, pada tanda ni. Pangkah ni. Close table 2. Kalau awak punya table 1 pun tak apa. Okay, close. Klik close. Lepas tu dia tanya, do you want to save changes? Nak save ke? Yes. Klik yes. Ni ikut betul-betul ni. Lagi penat je buat tak boleh save. Klik yes. Save as table name. Letakkan nama table kita sebagai table murid. M-U-R-I-D. Huruf besar semua. Okey, lepas tu ambil okey. Boleh? Dia akan keluar dekat sini. Table murid. Yang table 1 ni kita tak nak guna. Boleh delete. Klik kanan. Ambil delete. Dia kata you can't delete. Kita tak boleh delete. Sebab apa? Sebab table 1 masih dibuka. Ni dia buka dekat sini kan. So kita tak boleh delete. Sekarang kita tutup dulu kat sini. Table 1 close. Baru boleh tutup. Baru boleh delete. Sekarang dekat table kita ada satu saja jadual. Iaitu jadual murid. Boleh dapat tak ni? Kalau dapat saya nak teruskan ke jadual yang kedua. Kita nak buat jadual markah. Boleh sambung? Boleh cikgu. Sekejap lagi awak tertinggal tak dapat, saya duk buat seorang je. Boleh nak? Okey, kita sambung. Kita nak buat jadual yang kedua. Macam mana nak buat jadual? Arahan dia apa? Untuk buat jadual kita tekan apa? Create. Siapa ingat? Lepas tu? Design. Ya, table design. Okey. Yang ni awak boleh tengok di muka surat. 133 tu nanti kita akan save sebagai markah. Jadual markah, okey? Tak apa, kita tak payah save lagi. Kita buat medan dia dulu. Muka surat 134. Okey. Medan yang pertama, nama dia apa? ID markah. Okay. ID markah. Data type dia adalah short text. Ikut macam tu ya. Kita tengok ID markah ni akan jadi kunci prima kan dalam jadual ni. Jadi kita set siap-siap pun boleh kunci prima. Macam mana nak set kunci prima? Catat sikit dalam buku. Set kunci prima. Langkah-langkah dia. Klik pada ID markah. Klik kanan. Tempat kosong sebelah ni kan. Klik kanan ambil primary key. Jadi dia akan keluar macam tu. Selesai dah untuk kunci prima dalam jadual markah. Sekarang kita sambung lagi. Medan lain adalah ID murid. Mesti ejaan sama macam tadi. Short text. Okay. Lepas tu kita ada BM. BM dia pakai short text juga.
Okay, BM short text. Kenapa dia tak pakai integer Dia pakai short text. Tak apalah, ikut dia buat dalam buku teks ya. Sepatutnya boleh guna integer juga. Number. Okay. Lepas tu BI. Short text. Sign. S. Eja penuh lah. Signs. Okay, hejaan penuh. Kalau dalam buku teks dia letak SN saja. Lepas tu mat. Mat tu MATE, mat. SN huruf kecil ya. Mat, short text. Lepas tu kita ada sejarah. SEJ. Sejarah hijau penuh. Sejarah, short text. Lepas tu kita ada geografi. Short text. Lepas tu kita ada ASK. Short text juga. Okay, muka surat 134 ya. Jadi, dekat jadual markah, sekali kita akan namakan jadual markah, kita ada berapa medan? Berapa medan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 medan. Kunci prima dia ID markah. Kunci asing dia yang mana? Siapa tahu apakah kunci asing dalam jadual markah ni? Siapa nak jawab kunci asing? ID murid. Ya, pandai. Okay, yang ni adalah kunci asing ID murid. Kunci asing kita tak payah label. Okay, dia akan, sekali kita buat relation, dia akan baca sendiri. Jadi sekarang kita nak save. Table 1 ni tak ada nama kan? Kita nak save. Untuk save kita close dulu. Ingat close dekat sini, jangan close di atas. Close table 1. Klik pangkah. Do you want to save? Yes. Jangan klik no. Yes Yes, table name. Namakan sebagai jadual markah. Okay, markah saja, tulis markah. Lepas tu klik OK. Okay. Jadi kalau dekat sini awak tengok object tables. Tables tu jadual. Kita ada dua jadual dah. Jadual murid dan jadual markah. Boleh? Setakat ni boleh kan? Sekarang kita nak sambung lagi. Muka surat 134 mewujudkan hubungan antara jadual. Bila kita ada dua jadual, kita nak data tu boleh dikongsikan antara dua jadual. Jadi kita buat relationship. Okay, cara nak buat relationship, tengok dekat buku teks arahan dia. Yang pertama, klik database tools. Ni, database tools. Klik. Lepas tu nak klik apa? Relationships. Bagi tahu saya nak klik apa, ikut dalam buku. Relationship. Relationship. Okay. Bagus. Relationship. Lepas tu dia keluar macam ni. Okay. Mula-mula klik. Dia dah show table kat kita. Kalau dia tak keluar macam ni, awak ikut dalam buku teks. Kalau version lama, mungkin dia keluar show tables. Klik show tables. Sampailah dia keluar yang ni. Window yang ni. Okay. Kita klik satu-satu. Mula-mula klik table murid. Klik murid dulu. Murid dulu. Lepas tu ambil add. Pastikan murid add. Macam tu. Lepas tu ambil jadual markah. Markah add. Dia jadi macam tu. Dapat tak setakat ni? Murid dan markah. Boleh? Bila dah dapat dua macam ni, kita close yang ni.
Ni show table tadi tu kita close. Tak nak guna dah yang ni. Kita dah masukkan jadual kita. Boleh? Okay, muka surat 135 dia kata, perhatikan kedua-dua entiti markah dan entiti murid. Entiti tu jadual. Mempunyai atribut ID murid serta menggunakan atribut ini sebagai kunci prima. Oleh itu, atribut ID murid sesuai digunakan untuk menghubungkan kedua-dua entiti ini dalam satu hubungan one to many. Okey, dia kata dekat sini, dalam jadual murid, kunci prima adalah ID murid. Dalam jadual markah, kunci prima adalah ID markah. Tapi dalam jadual markah juga ada ID murid. ID murid ni sebenarnya daripada jadual murid. Tapi dia wujud dalam jadual markah pasal apa? Sebagai kunci asing untuk membentuk hubungan, mewujudkan hubungan. Muka surat 136, tengok. Langkah 1. Klik dan seret tertikus daripada atribut ID murid pada entiti murid sehingga menyentuh atribut ID murid pada entiti markah. Tertingkap edit relationship akan dipaparkan. Okey, ikut saya buat. Ni jangan silap, lagi susah nak padam balik. Ni kita boleh ubah-ubah sebenarnya. Okey, macam tu. Pastikan tabel murid dekat depan lah, senang sikit. Sekarang ni, awak klik ID murid pada jadual murid. Klik dulu sekali. Okey, macam tu. Ingatlah jadual murid, tarik ke atas ID murid dalam jadual markah. Tarik betul-betul atas ID murid. Ni, jangan pergi tarik dekat tempat lain. Okey, saya tunjuk lagi sekali. ID murid dalam jadual murid, tarik ke ID murid dalam jadual markah. Lepas tu lepas. Dia akan keluar macam ni. Betul tak keluar macam ni? Pastikan daripada jadual murid, ID murid. Dalam jadual markah, ID murid juga. Jangan jadual markah ni jadi nama lain. Boleh setakat ni? Sama tak dua-dua ni? Sama. Okay, kalau sama, lepas tu kita boleh klik Enforce Referential Integrity dan Cascade Update Related Field. Okay, dia suruh write dua tu kan. Relationship dia akan jadi hubungan one to many. Ini kekardinalan kita. Dapat tak macam saya dapat ni? Macam buku teks. Pastikan dapat betul macam ni, baru boleh tekan create. Kalau tak, kena ubah dulu kat sini. Kalau dah tekan create lepas ni, dah susah kena padam balik. Okey, setakat ni. Lily, okey Lily? Yati? Dapat cikgu. Lepas tu tekan create. Pastikan betul ya. ID murid, dua ni right. Relationship one to many, create. Macam tu. Bila kita create, dia akan wujudkan hubungan, relation. Okay, daripada ID murid ke ID murid sini. Hubungan kita adalah one to many. Many ni dia guna simbol macam ni, macam 8 terbalik tu. Okay, one to many. Okay, seterusnya. Muka surat 137. Langkah-langkah memasukkan data ke dalam jadual. Raja 424 menunjukkan langkah-langkah memasukkan data ke dalam jadual. Jadual murid dan jadual markah. Okey, sekarang ni klik view pada dan pilih data sheet view. Okey, macam ni. Sekarang ni ini relation tadi, kita close. Ada tak butang close dekat sini?
Okay, close dulu relation. Okay, close. Do you want to save the layout of relationship? Yes. Ikut close, dia keluar macam ni, klik yes. Relation dia tak tunjuk. Okay, dia hidden. Sekarang kita nak masukkan data. Macam mana nak masukkan data? Sekarang masukkan data dalam jadual murid. Tekan yang murid dulu. Klik kanan. Ambil. Ada tak data sheet view? Kalau tak ada, ambil open. Ambil open. Dia keluar macam ni. Betul tak keluar macam ni? Lepas tu, tengok muka surat 137, masukkan data. ID murid SM101. Ikut macam dia buat tu. Damia Zahra. Damia Zahra. Okay, jantina perempuan. Jantina ni kita boleh pilih dekat sini, drop down. Perempuan. Ingat kan tadi kita buat lookup wizard. Dia akan keluar drop down macam ni. Kaum. Kaum adalah Melayu. Okay, Melayu. Nama kelas. Okay, dia bagi kelas macam tu kan. Kita buat 2 kelas je. Buatlah 3P. Nama guru. Okay, kalau 3P tu letak nama saya. Faridah. Okay. Lepas tu, nama ID murid kedua SM102. Nama murid Dia Arisa. DHIA. Ikut macam tu. Jantina perempuan. Setakat ni awak ikut yang dalam buku teks dulu. Nanti boleh tambah data lain. Okay, sebab nak belajar ni ikut sebiji-sebiji dalam buku teks dulu. Nanti takut salah kan. Susah nak semak pula kalau salah. Kalau saya duduk depan-depan dalam kelas tak apa. Okay, 3E. Letakkan dia 3E. Nama guru Farid. Kalau yang 3E letak nama guru yang ni. Lepas tu SM103. Dennis Raimi. Binti bin Zainal. Boleh kelas? Masukkan data lelaki, Melayu. Kelas ni ikut suka lah. Nak buat kelas mana tak apa. Kita ada 2 pilihan tu je. Tapi kalau 3P letaklah nama ikut ni. Boleh kelas? Yang ni nanti awak masukkan semua. Semua data tu sampai Khair Muiz. Okay? Nanti masukkan data lagi. Ni saya tunjuk sebab masa nak habis dah. Sekarang close. Ni close kat sini. Kita nak close jadual murid. Close dulu. Nanti awak sambung masukkan data. Sebab saya nak tunjuk macam mana nak masukkan data markah pula. Okay, sekarang close dulu ya. Oh, masa nak masukkan data ni, jangan type ID murid semua. Type ID murid semua dulu. Lepas tu type nama dia semua. Salah. Cara tu salah. Nanti dia akan wujud ralat. Okay. Seeloknya masukkan data baris demi baris. Macam saya buat tadi. Masukkan satu-satu record. Satu-satu baris. Okay. Baris tu kan record. Masukkan satu-satu baris. Baris pertama bagi habis dulu. Baris kedua, baris ketiga. Jangan masukkan ID murid dulu semua. Lepas tu nama murid pula semua. Macam tu salah. Cara yang salah. Okay, sekarang close. Close murid. Okay, dia tak tanya nak save dah. Dia automatic save. Sekarang ni,
kita nak masukkan markah. Nanti awak sambung buat ya muka surat 137 tu ke semua nama murid tu. Sekarang muka surat 138. Sebab saya nak stop kat sini sekejap lagi. Saya tunjuk cara dulu. Okey, klik jadual markah. Macam mana nak masukkan markah tadi? Tekan apa? Klik kanan. Ya, ambil open. Sebenarnya tak klik kanan pun boleh. Double klik je. Double klik je dekat markah. Ada banyak cara nak buka sebenarnya. Okay. Mana-mana pun betul. Asalkan keluar macam ni. Okay, ID markah yang pertama PT underscore SM101. Pastikan betul-betul macam ni. Sebiji macam ni. Jangan huruf besar, huruf kecil. Okay, ID murid kita SM101. Sama dengan tadi. Markah ni ikut suka lah nak masuk apa tak apa. Tak payah ikut yang dia buat. Boleh pilih berapa pun. Asalkan daripada 0 sampai 100. Bolehlah berapa tak apa. Tak payah dia ikut buku teks lambat nak tengok kan. Yang penting ID markah dengan ID murid tu kena sama dalam buku teks. Ni PSK dapat 100 ya. Tu yang kedua pula PT SM102. Okay, murid dia SM102. Okay, masukkan apa-apa. ESK 100 juga. Pandai-pandai semua ESK 100 semua. Okay. Lepas tu yang ni masuk sampai habis nanti ya. Sampai PT SM107. Nanti buat sendiri yang ni Boleh? Agak-agak boleh buat tak? Nak masuk data saja. Ikut buku teks nah. Okey kelas, ada soalan? Okay, nanti free buka balik, sambung masukkan markah. Okay, untuk sekarang saya nak close. Saya nak berhenti kat sini. Kita close. Close. Close markah. Maksudnya kita nak tutup jadual markah saja. Close. Okay. Nanti awak boleh buka balik lah kat sini. Buka, sambung. Yang ni pun nak buka, boleh sambung. Okay. Awak buat sendirilah, yang tu senang je. Okay, sekarang kita nak save. Sebenarnya tadi kita dah save dah. Okay, dalam access, kita save sekali saja. Masa mula-mula tu kita save. Okay. Bila kita nak tutup, button save kita dah tak diaktifkan. Maksudnya dia dah save untuk kita. Okay. Ada tak yang button save dia masih boleh tekan? Ada tak kat komputer awak? Button save boleh tekan tak dekat komputer awak? Save saja, bukan save as, save. Tak boleh. Boleh tekan ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh ya? Sebab dia tolong save untuk awak. Okay, sekarang kita nak tutup. Cara nak tutup, boleh tutup dekat sini. Okay, ataupun macam biasa tutup cara yang betul, ambil file, close. File, close. Okay, kita tutup database. Okay, lepas tu kita klik exit. Baik, tak ada exit lah. Kalau tak ada exit, tutup kat sini je lah. Ni. Okay, close yang ni.